Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang PJ City, yang mana keputusan memihak kepada PJ City dengan kemenangan 1-0 hasil jaringan lewat daripada Sunny Chandran. Okey, pada perlawanan ni boleh saya katakan Sabah hampir menguasai keseluruhan perlawanan, tetapi sayang gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Tetapi PJ City berjaya memanfaatkan peluang-peluang yang ada, walaupun hanya sedikit shoot ataupun tembakan ke arah gawang Sabah, tetapi dengan satu mistake daripada penjaga gol Sabah, PJ City berjaya membawa pulang 3 mata. Bak kata orang, main cantik ataupun lawa macam mana pun, kalau tak boleh nak jaringkan gol, tak boleh nak menang, maka adalah sia-sia dalam bola sepak. Itulah perumpamaan yang boleh saya bawa bagi pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Okey, kita mulakan ulasan dengan pasukan Sabah. Pasukan Sabah tentang kekuatan. Okey, pasukan Sabah semalam mereka bermain dengan sangat cemerlang, terutamanya di first half dan juga second half. Mereka bermain dengan melakukan crossing yang menarik untuk mencari Ivancic yang menjadi target man mereka pada perlawanan semalam. Boleh saya katakan player di bahagian tengah, terutamanya Azizan Nordin dan juga Levi Madinda, banyak memberi umpanan yang menarik kepada Randy Bahrom dan juga Sadia Ramdhani di bahagian kanan, dan juga kepada Amri Yahya di bahagian kiri, untuk player-player seperti ini melakukan crossing ke dalam kotak penalti bagi mencari Ivancic. Bahkan crossing yang dilakukan oleh Sadia Ramdhani dan juga Randy Bahrom agak tepat pada kepala Ivancic, dan Ivancic juga mampu untuk mendapat crossing tersebut dan melakukan tandukan yang sangat baik. Tetapi sayanglah, sebab apa? Sebab kekuatan ataupun kadang-kadang tandukan Ivancic tu agak lemah dan juga agak mudah diselamatkan oleh Kalamullah, iaitu penjaga gol PJ City. Tetapi corak permainan yang ditunjukkan oleh Sabah ni memang nampaknya mereka seakan-akan mula untuk bermain dengan pendekatan yang berbeza daripada perlawanan-perlawanan sebelum ni. Sebelum ni Sabah menggunakan Sam Johnson, yang mana bagi saya Sam Johnson ni adalah seorang player yang bertindak sebagai false nine. Dia bukannya sebagai target man. Jadi penlibatan Sam Johnson dalam skuad Sabah sebenarnya adalah seorang player yang sangat penting berbanding Ivancic, yang mana Sam Johnson ni adalah orang yang akan create game dan juga akan create space kepada pemain seperti Sadia Ramdhani dan juga Amri Yahya untuk melakukan larian dan juga lebih untuk menyelah dalam perlawanan tersebut. Jadi itu sebab kita boleh lihat pada perlawanan sebelum ni yang mana Sam Johnson main, kita akan lihat player seperti Sadil, player seperti Amri Yahya yang menjaringkan gol. Sebab apa? Sebab peranan Sam Johnson pada ketika itu adalah bermain dengan fast nine, bukannya target man seperti Ivancic. Tetapi dengan kehadiran Ivancic pada ketika ini, semua keseluruhan pemain-pemain Sabah ketika melakukan serangan, mereka adalah bertumpukan kepada Ivancic, yang mana sama ada Sadil dapat bola, Amri dapat bola, Levi Madinda dapat bola, Azizan Nordin dapat bola, Shukri Baharun dapat bola. Mereka akan cuba untuk mencari dan juga mensupply ataupun menghantar bola kepada Ivancic di dalam kotak penalti bagi Ivancic skor. Itulah perubahan yang ketara yang saya nampak dalam konsep ataupun pendekatan yang diambil oleh Kurniawan dalam skuad Sabah buat masa sekarang. Jadi perbezaan antara Ivancic dan juga Sam Johnson memang sangat-sangat ketara. Dan pada perlawanan semalam, corak permainan sebegitu, yang mana crossing untuk mencari Ivancic agak menjadi, cuma saya rasa perlukan lebih masa. Sebab apa? Sebab mereka sedang mencipta chemistry. Sebab ni baru game kedua ataupun game pertama official pertama kali Ivancic bermain di first half kan. Jadi mungkin lepas ni ataupun untuk kehadapannya, untuk next game, Sabah boleh perbaiki lah kan. Sebab chemistry dan juga corak permainan tu dah mula nampak yang mereka ni akan bermain akan bermain untuk mencari Ivancic sebagai target man. Itu kekuatan Sabah yang pertama lah. Kekuatan Sabah yang kedua adalah terletak di bahagian Randy Bahrom. Randy Bahrom boleh saya katakan seorang player yang sangat aktif untuk membantu Sadia Ramdhani di bahagian hadapan. Beliau juga mampu untuk bertahan dengan sangat-sangat baik. Bahkan beliau banyak Randy Bahrom adalah player yang paling banyak melakukan crossing berbanding Sadil pada perlawanan semalam. Dan hantaran yang dilakukan ataupun crossing yang dilakukan oleh Randy adalah crossing yang sangat berkualiti, yang mampu untuk mencari
kepala Ivan Cik dengan sangat tepat. Itu yang saya suka tentang Sabah pada perlawanan semalam. Yang ketiga yang saya suka tentang Sabah adalah bagaimana pertahanan mereka beraksi dengan sangat baik, iaitu Risto Mitrevski dan juga Rawisen Batuil. Mereka beraksi dengan sangat-sangat baik, tetapi disebabkan kealpaan dan juga kesilapan ketika gol daripada Sunil Chandran tu, tak ada seorang ataupun tiada seorang player pertahanan Sabah yang pressure Sunil ketika Sunil pegang bola. Bahkan mereka membiar dan juga membuka ruang kepada Sunil untuk melakukan rembatan. Walaupun rembatan tu tak terlalu kuat, tetapi disebabkan kelekaan mereka membuka ruang dan kesilapan daripada Robson, iaitu penjaga gol Sabah, telah memberi satu tamparan yang hebat lah kepada barisan pertahanan Sabah. Sebab gol tersebut sepatutnya tak boleh dijaringkan kalau pemain-pemain Sabah tutup ruang lebih awal dan juga pressure Sunil ketika Sunil pegang bola waktu itu. Dan kalau Robson lebih peka, maka gol tersebut juga tak bakal dijaringkan lah. Itu untuk pasukan Sabah. Jadi untuk apa pasukan Sabah ni yang perlu mereka perbaiki adalah mereka perlu lebih konsisten dan lebih fokus di bahagian serangan untuk melakukan percubaan-percubaan bahaya dan convert percubaan tersebut kepada jaringan. Jangan sia-siakan setiap peluang yang ada. Bahkan mereka juga perlu menggunakan kemampuan dan juga ability daripada Sadir Ramdhani dan juga Amri Yahya untuk menjaringkan gol. Jangan terlalu berharap dan juga bergantung kepada Ivan Cik sahaja. Itu yang saya boleh komen untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan PJ City, mereka bermain dengan sangat-sangat tersusun. Tetapi apa yang boleh saya puji tentang PJ City, walaupun mereka tak ada pemain import, pemain-pemain tempatan yang ada dalam pemain PJ City, mereka mempunyai work rate yang sangat tinggi. Mereka bekerja keras untuk memenangi game tersebut. Mereka bertahan dengan sangat baik. Mereka bermain dengan semangat. Mereka punya spirit memang tinggi. Itu sebab mereka boleh fight walaupun mereka tak ada player-player import. Mereka hanya mengharapkan pemain-pemain tempatan. Bahkan mereka punya chemistry, mereka punya persefahaman memang agak kurang daripada segi passing. Kadang-kadang kita boleh tengok melalui dan sebagainya. Tetapi daripada segi fighting spirit, mereka mampu untuk mengalahkan pasukan. Saya percaya pasukan ni boleh pergi jauh sekiranya mereka mampu tingkatkan chemistry lagi, tingkatkan mereka punya passing, basic football seperti passing dan juga persefahaman antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab tim ni dibina dengan fighting spirit, iaitu semangat yang tinggi. Sebab tu mereka boleh fight. Mereka punya semangat untuk menang sangat tinggi. Dan bahkan mereka punya corak bertahan pula memang sangat berdisiplin. Mereka cepat untuk cover ruang-ruang kosong yang ada. Mereka cepat untuk tutup semua ruang yang ada. Memang mantap lah mereka punya corak bertahan. Itu adalah salah satu cara apabila pasukan kita tak ada bajet ataupun tidak mempunyai bajet yang banyak untuk beli player import, kita utilize ataupun maximize penggunaan daripada player-player tempatan dan kita ikut kemampuan player-player tempatan untuk mereka buat game. Jadi terhasillah PJ City yang mana mereka sekarang berada di mid table. Bukan senang guna player tempatan, tetapi berada di kedudukan tengah liga. Jadi secara kesimpulannya, fighting spirit memang boleh menangkan game, tetapi tak selalulah. Tak selalu. Kalau kita jumpa dengan pasukan yang lebih taktikal, yang lebih klinikal di hadapan gol, maka fighting spirit ni kadang-kadang tak guna sebab chemistry tak ada ataupun kadang-kadang kita punya persefahaman antara satu sama lain tak ada. Tetapi dalam satu perlawanan boleh saya katakan benda paling penting selepas taktikal dan juga chemistry adalah fighting spirit. Kalau tak ada fighting spirit memang susah untuk kita menang game tersebut. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.